Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bifadlihil 'amim wa id manna 'alaina bi Muhammadin afdalul khalqi fahadana ila dinil haqq wahdinas siratal mustaqim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya sekali lagi kita dapat bersama untuk kuliah maghrib. Yang mana sebenarnya lama kuliah saya pun tertangguh. Yang mana biasa kita kuliah di surau-surau ataupun di masjid-masjid. Mudah-mudahan semua penonton yang bersama bersiar pada malam ini ataupun pada petang ini insya-Allah diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Ta'ala, kita dibebaskan daripada segala musibah, itu utama pada saat dan pada ketika ini yang mana kita sedang pun berjuang untuk melawan COVID-19, yang mana kita juga mendapat khabaran baik yang mana telah adanya dikatakan vaksin yang boleh untuk sebagai ubat bagi menyembuhkan penyakit virus COVID-19 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah permudahkan dan berikan kekuatan kepada pakar-pakar perubatan, terutama mereka yang frontliner berjuang untuk memberikan khidmat yang terbaik seluruh manusia bersama ada bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia ini sedang berusaha bergiat keras untuk mencari ubat bagi menyembuh penyakit tersebut. Bukan sahaja penyakit COVID-19, segala penyakit yang kita ada memang Allah Ta'ala sembuhkan, Allah beri kesihatan yang baik insya-Allah. Baik, alhamdulillah, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Surau An-Nur Bandar Puteri Klang, yang mana ini adalah anjuran ataupun tajaan Surau An-Nur Bandar Puteri Klang untuk kuliah maghrib bulanan. Untuk makluman, kuliah maghrib saya di Surau An-Nur 2 kali sebulan insya-Allah. Dan Allah Ta'ala berikan kelebihan manfaat pertemuan kita pada hari ini, yang mana kita akan berbincang sedikit hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Baik, insya-Allah, yang mana sebelum ini kita telah pun membincangkan bab al-ikhlas. Kita sebut sedikit, bila sebut bab al-ikhlas ini maknanya semua perkara yang berkaitan dengan hati kita. Hati ni cuma nak ulang kaji balik sebelum kita masuk bab yang seterusnya pada hari ini, pada malam ini, iaitu bab taubah. Bila sebut taubat ni, semua orang boleh faham dah. Semua orang dah tahu dah. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Ta'ala, sidang penonton yang rahmat Allah Ta'ala sekalian, bila sebut bertaubat,
kita dengar, taubat ni perkataan yang biasa kita dengar. Tapi berapa ramai yang nak bertaubat? Tapi sebelum nak sampai pada taubat itu tadi, sebab itu dalam kitab Riyadhus Salihin yang disusun ataupun yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala alaih, yang menletakkan babul ikhlas pada yang pertama, yakni yang berkait dengan hati itu sendiri. Bila berkait dengan hati, maka di sini kita dapat memahami, mendidik, mentarbiah hati itu adalah menjadi keutamaan. Sebab ianya berkaitan dengan hati yang mana langsung terus kepada keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ataupun jika kita boleh terus kepada rukun iman yang 6 itu. Sekiranya hati itu tidak dididik, hati itu tidak diperbaiki, hati itu tidak diperbetulkan, maka segala amal yang kita buat sia-sia begitu saja. Sebab itu pernah saya sebut kepada sidang pendengar, sidang penonton ataupun sidang Jumaah di Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, yang mana Allah Ta'ala memberikan banyak kelebihan dalam bab hati ni, walaupun dia beramal hanya dengan hati saja. Belum dibuat, dia niatkan sesuatu yang baik dengan hati saja. Dia belum lagi untuk melaksanakannya dengan tingkah laku ataupun dengan perbuatan dia. Idza hamma abdi, bila mana hamba aku itu meniatkan sesuatu bihasanatin, sesuatu yang baik, kata Nabi. Ini hadis Qudsi yang disebut oleh Nabi SAW, yang mana Allah Ta'ala sebut, jika mana hamba aku itu meniatkan sesuatu yang baik, walam ya'malha, walaupun dia tak buat lagi, dia hanya sekadar meniatkan sahaja, apa yang Allah Ta'ala kata, betulahu, aku catatkan baginya itu satu kebaikan, maknanya menjadi pahala di sisi Allah Ta'ala Azza wa Jal. Sedangkan para malaikat yang dilantik oleh Allah Ta'ala, Raqib dan Atid, di kiri kanan kita ini, yang mana mencatat kebaikan yang kita buat, apa dia? Yang mana zahir, tingkah laku perbuatan baik yang boleh dilihat dengan zahir mata sahaja. Tetapi dalam hati tak ada siapa yang tahu. Sebab tu banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut, innallaha alimun bidhatus sudur. Hanya Allah sahajalah yang mengetahui apa yang ada dalam hati, orang lain semua tak tahu. Sebab tu hati ini dia perlu dipupuk, perlu didatangkan rasa nak buat sesuatu yang baik. Hati ini perlu dibelai, hati ini sentiasa untuk diperiksa, dimuhasabah. Kenapa kita ni mula-mula semangat kita nak buat baik tu, sungguh kita nak buat baik. Tetapi bila dalam keadaan saat-saat yang kita dah dekat, nak kata masa nak buat benda tu, hati kita goyang. Hati kita mula rasa macam berbolak-balik. Nak buat tak buat, nak buat tak buat. Sebab tu kita selalu berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub. Tengok, ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tengok, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tak ada siapa yang boleh untuk tetap ke hati. Sebab itu hati ini terkait dengan iman. Kalau Allah tidak jadikan hati kita ni nakkan Islam, na'udzubillah min dzalik. Betapa malangnya kita, manusia yang begitu malang di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, yang tidak dapat hidayah Allah. Kepada Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kata Allah Ta'ala. Apa kita minta? Tsabbit qulubana, ya Allah, tetapkan, maknanya tetapkan hati kami, hati-hati kami ni Allah, atas ala dinik, atas jalan engkau, ya Allah, atas jalan hidayah engkau. Kita tak nak dah benda lain, melainkan semuanya hati kita ini dipimpin oleh Allah, dituntun oleh Allah Ta'ala atas jalan yang benar. Tapi nak tuntun, apa kita nak mendapat hidayah ataupun dituntun oleh Allah Ta'ala jalan itu tadi, semestinya dengan ilmu. Kalau ilmu tak ada, memang tak akan berjaya untuk kita memahami bagaimana konsep agama itu. Kena ada usaha. Bila kata ilmu, mesti dituntut, bukan hanya ditunggu. Alhamdulillah pada hari ini, saat ini, banyak kuliah-kuliah agama ataupun kelas-kelas pengajian agama ini dibuat secara online, walaupun dalam keadaan kita pada hari ini yang mungkin tidak boleh buat kuliah di masjid ataupun di surau dan sebagainya, tetapi secara online kelas-kelas begitu banyak, alhamdulillah. Jadi nak ataupun tak nak, itu
masing-masing yang perlu kuatkan hati. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa untuk berusaha memperbaiki hati kita daripada semasa ke semasa, saat ke saat, supaya hati kita sentiasa duduk di atas jalan landasan yang benar. Sebab tu hati ni ada ketika dia akan jatuh, tergelincir. Maka letakkanlah balik pada tempatnya yang asal. Baik, insya-Allah. Baik, sidang penonton dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Malam ini kita akan masuk babut taubah. Bila sebut babut taubah dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah, kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi sebut, dia kata, kita tengok apa. Qala al-ulama'u, telah berkata para alim ulama. Maknanya orang yang faqih dalam agama, orang yang tahu, cerdik, pandai, orang yang apa kita kata yang pakar dalam bidang agama ini menyebut, dia kata apa? At-taubatu wajibah min kulli dhanbin. Bertaubat itu wajib. Kata para ulama sebut, bertaubat itu wajib min kulli dhanbin. Maknanya setiap atas dosa-dosa yang pernah kita buat. Maknanya tak ada dosa yang terkecuali yang tak boleh, yang tak perlu untuk diminta keampunan. Tengok. Pernah, saya ulang balik, pernah berlaku kepada seseorang yang begitu gelisah. Dia nak apa nama, dia rasa dia macam dah bertaubat. Dia rasa macam dia dah apa nama, dah beristighfar banyak pada Allah Taala. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Tapi sebelum dia pergi jumpa Nabi tu, kita tengok apakah peristiwa yang berlaku. Ini di antara apa nama, asbab nuzul pada ayat innal hasanati yudhibna sayyiat, yang mana dalam ayat tersebut Allah Taala sebut sesungguhnya kebaikan itu boleh menghapuskan segala apa nama kejahatan. Bagaimana peristiwa ataupun asbab nuzul pada ayat ini berlaku pada seorang sahabat Nabi SAW ni. Ketika mana ada satu wanita perempuan yang sudah berkahwin, yang mana perempuan ini dalam riwayat sebut ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya tinggalkan untuk sementara waktu. Dikatakan ditinggalkan selama 2 bulan. Sebab suaminya keluar untuk pergi berperang. Maka apa yang berlaku? Jadi suaminya sebelum meninggalkan isterinya untuk ke medan peperangan pada saat itu, dia belikan semua keperluan-keperluan untuk isterinya, terutama makanan, ditinggalkan pada keluarganya supaya mencukupi untuk tempoh yang dia pergi keluar ni tadi, 2 bulan. Bila mana dah beli semua selesai, dah dia beli, tengok apa yang berlaku. Dia pun pergilah. Maka wanita ini di rumah yang ditinggalkan tadi pun hidup seperti biasa. Tiba-tiba sampailah kepada alhamdulillah, waktunya 2 bulan tadi, suaminya tak balik-balik suaminya. Jadi bila suami dia tak balik, keperluan yang dalam rumah tadi dah makin berkurangan dah. Keperluan pun dah nak habis. Jadi tak nak tunggu lagi hari esok, tak balik juga suaminya. Tunggu lagi esok kemudiannya, tak balik juga. Akhirnya dia pun mengambil keputusan, sebab apa dia? Barangan tak ada dah, keperluan makanan semua dah tak ada, dia perlu keluar untuk membeli makanan, keperluan kepada kehidupan seharian dia sekeluarga, sepeninggalan suaminya kepada mereka ini tadi. Baik, jadi bila dia keluar, dia pun pergilah cari makanan beli, singgahlah di satu kedai. Kedai menjual kurma. Lalu bila dia singgah di situ tadi, pemilik kedai inilah seorang laki-laki. Lalu apa yang berlaku? Nak sebutnya cerita bab taubat ni. Dia kata, mari masuk, marilah masuk kedai. Dia kata, ni ada kedai apa nama, ada kurma yang terbaik dalam ni, dia kata. Nak ceritanya seorang yang boleh apa nama, walaupun orang kata kita ni usaha untuk buat baik, berusaha untuk tinggalkan maksiat, kadang-kadang godaan, dugaan sentiasa datang pada kita. Lalu perempuan ni pun masuk, melihat kurma yang ada dalam tu tadi. Tiba-tiba si lelaki ini tadi, apa yang berlaku? Dia tergerak hatinya untuk cium perempuan ni. Dalam riwayat sebut, bila mana dia nak cium perempuan ni tadi,
Lalu wanita ni kata apa? Ittaqillah, dia kata, takutlah kamu kepada Allah Taala. Takutlah kepada Allah. Bila mana perempuan tu sebut begitu pada lelaki tadi, lelaki tu tersentap. Dia kata astagfirullah. Dia pun perempuan itu terus balik, dia pun tadi terus astagfirullah, dia pun terus pun masuk ke dalam, tinggalkan apa yang ada di luar itu, untuk dia rasa, orang kata dia rasa menyesal. Dia rasa seperti sepatutnya aku tak boleh buat begitu. Ni nak cerita kita pun manusia biasa tergelincir. Maknanya kita semua kena berusaha untuk buat yang terbaik, menjadi insan yang terbaik. Jadi bila lelaki ni tadi ditegur oleh wanita sebut tadi, ittaqillah, dia kata ittaqillah, dia takutlah kamu pada Allah Taala. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia gelisah. Berapa hari gelisah sepanjang hari. Dia tak boleh nak buat benda. Dia duk istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dia duk beristighfar banyak. Sampailah dia terpaksa pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Umar, aku pernah nak buat salah begini. Hak dibuat tadi lah. Aku pernah nak buat tapi tak buat. Aku bila mana perempuan tu kata ittaqillah, aku tak jadi buat tadi. Tapi aku tetap masih rasa rasa berdosa, dia kata. Tetap masih rasa berdosa, dia kata. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, engkau teruslah beristighfar pada Allah Taala Azza wa Jalla. Jadi dia pun bila dia balik lepas jumpa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia balik rumah masih juga dalam keadaan yang gelisah. Dia rasa macam tak tenteram. Dia rasa, dia kata, kenapalah hati dia ni, kenapa hati orang tengok. Kita tak tahulah hari ni, kalau kita buat salah, kita buat wakda je, boleh jadi begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang sampai tahap buat dosa ni bukan dikira dosa besar lagi ni, masih dosa kecil. Sebab dia belum cium perempuan ni, baru nak cium. Maknanya dia masih tergolong dalam dosa kecil, baru nak buat. Tapi tak terbuat bila dipesan pada perempuan tadi, ittaqillah. Kita ada sampai pada hari ni, kalau kita lihat, ada mungkin di kalangan mereka buat dosa besar tapi tak pernah rasa itu dosa. Itu memang cukup-cukup apa dia yang paling kita risaukan, yang paling kita rasa, orang kata, kalaulah sampai tahap begitu, iman dah tak ada tu, maknanya hati itu hitam. Fi qulubihim marad. Dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan lagi, biar sakit. Bila ada sakit tu, kamu dah tak nak ingat aku, kata Allah, kamu dah tak nak beriman pada aku, tak apa, aku tambah lagi sakit kamu itu, biar terus apa dia, fazadahumullahu marada, biar kamu terus sakit dan kamu tak ingat aku lagi. Tengok, kalau Allah dah murka pada hambanya, orang yang mana dia dah tak ada rasa buat dosa besar itu sebagai satu dosa di sisinya, Allah kata tak apa, dia tak mau balik dah pada aku, Allah tambah lagi, biar hatinya dia tambah jadi sakit, dan terus melupai Allah Ta'ala. Itu yang paling kita risau. Jadi laki-laki ni tengok, hari-hari duk risau ni, dia rasa macam tak tenteram. Dia kata tak boleh ni, tak boleh ni, aku nak juga, kata, nak cari orang yang boleh aku merungkaikan permasalahan hatiku ni, yang aku rasa tetap masih berdosa, dia kata. Lalu apa yang berlaku? Pergilah berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku? Tengok. Dia kata, ya Abu Bakrin, dia kata, wahai Abu Bakar, dia kata, aku ni pernah nak terbuat begini, macam mana ada cerita kat Umar, begitulah dia cerita pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku nak cium perempuan ni tapi tak sempat cium, dia kata. Perempuan ni dah kata kat aku, apa dia kata? Ittaqillah, takut kepada Allah. Kamu tak takut pada Allah Ta'ala kan? Jadi dia tak buat, tak sempat pun untuk cium perempuan tu, tapi bila perempuan kata, dia pun tersentap daripada lamunan dia yang sementara tadi nak buat dosa tadi tu. Lalu apa yang berlaku? Dia tadi kata, ya Abu Bakar, aku dah buat macam-macam nak beristighfar pada Allah Ta'ala ni, tapi aku tetap masih rasa bersalah, ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, dia kata. Lalu Abu Bakar kata, sama jawapan Abu Bakar kepada laki ni tadi, sama macam Umar beritahu tadi. Kata Abu Bakar, tak ada lain melainkan kau terus sahaja beristighfar pada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Laki-laki ni pun baliklah ke rumah semula. Masih lagi gelisah hati ni tu, masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan
sukar untuk hatinya itu, dia tetap masih rasa berdosa sangat. Allah, tengok ni sahabat Nabi orang yang saleh, tergelincir sedikit saja, tak buat lagi, tergelincir seketika untuk hampir melakukan dosa, hati mereka, Allah, rasa susah hati mereka tu dengan diri mereka yang rasa macam dosa ni terlalu besar sangat. Tengok. Lalu apa yang berlaku? Tengok. Dia pun dah bila mana susah hati tak hilang tadi, akhirnya mengambil keputusan pergi jumpa Nabi. Jumpalah Nabi SAW. Wahai penonton sekalian semua, bila mana lelaki ni pergi jumpa Nabi, dia nak selesaikan masalah tadi. Pergilah bertemu dengan baginda SAW. Dia pun jumpa Nabi, ya Rasulullah. Dia kata, dia cerita sama macam mana dia cerita pada Umar, sama macam mana cerita ke Abu Bakar, begitulah dia cerita. Lalu apa yang berlaku? Tengok, berlakulah dialog di antara dia dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia kata, aku ni pernah nak buat cuba untuk mencium seorang perempuan, ya Rasulullah, tapi aku tak sempat buat pun. Bila mana perempuan tu sebut pada aku, dia kata, ittaqillah, dia kata, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal. Bila aku dengar perkataan tu tadi, aku tersentap, dia kata pada Nabi. Lalu aku tak jadi nak buat. Tak buat pun lagi lah. Mana tak buat lah. Baru nak buat. Bila perempuan tu kata begitu, dia tersedar daripada orang kata syahwat nafsu yang nak paksa dia buat dosa tadi, dia pun tak buat bila dia sedar tadi. Lalu kemudian dia kata, ya Rasulullah, aku dah istighfar banyak, macam-macam aku dah buat untuk hilangkan rasa salah aku dalam hatiku ni tadi. Dia kata, bila mana Nabi dengar tadi, Nabi pun tersenyap sekejap. Nabi pun berhenti sekejap. Ada kata Nabi melihat rafa ra'su ila sama. Nabi pergi dongak tengok kepala ke atas langit. Lalu apa yang berlaku? Turunlah ayat yang saya sebutkan di awal tadi, innal hasanati yudhibnas sayyiat, yang mana kata Allah Ta'ala Azza wa Jal, sesungguhnya kebaikan itu apa dia? Boleh menghapuskan kejahatan. Macam mana maksudnya tu? Maksud sesungguhnya kebaikan. Ulama tafsir sebut dalam ayat ini adalah dikategorikan yang menghapus kebaikan, yang menghapuskan kejahatan itu, yakni dosa kecil saja yang boleh dihapus. Jadi hak dibuat tadi tu belum sampai kepada dosa besar lagi. Dia masih dalam kategori dosa kecil. Lalu apa kata Nabi? Yang engkau buat tadi kebaikan, yakni engkau beristighfar, engkau mendekatkan kepada Allah Ta'ala, yang mana engkau sebut jadi astaghfirullah, astaghfirullah, yang mana Nabi kata apa yang engkau buat itu tadi sudah menjadikan, yang mana Allah telah berikan jawapannya, hilang dosa itu sebenarnya. Sebab kebaikan yang kau buat tadi, beristighfar pada Allah Ta'ala, buat amal soleh macam biasa. Jadi ini nak sebutnya tentang taubat di sisi Allah Ta'ala itu begitu, apa dia? Mudahnya sebenarnya, tapi nak tak nak kita nak ke tak nak bertaubat, itu yang mustahak. Sebab itu wahai penonton sekalian yang di rumah sekarang yang sedang bersama dengan saya pada malam ini, kita masing-masing semua ada background, latar belakang sejarah hitam boleh jadi. Dulu kita kaki mabuk, dulu kita kaki zina, dulu kita mungkin macam-macam dosa yang lebih dahsyat pada tu yang kita buat, bunuh orang, merompak, mencuri dan sebagainya. Okey, kita akan tertanya. Di sini akan dijawab, Imam Nawawi akan sebut. Ini kan Imam Nawawi dah sebut dah bagaimana untuk keluar pada permasalahan ini. Sekiranya dia berdua, dosa yang berkaitan dengan Allah, bagaimana kaedahnya? Dosa yang berkaitan sesama manusia itu, bagaimana kaedahnya? Juga telah dijawab oleh para ulama untuk jalan keluarnya itu. Cuma dosa kita kepada Allah Ta'ala ni, yang orang kata mudahnya untuk kita mendapat orang kata mendapat keampunan di sisi Allah Ta'ala Azza wa Jal. Cuma nak ke tak nak, cuma di sisi manusia kita akan lihat bagaimana perbahasannya. Lalu kata ulama tadi disebut oleh Imam Nawawi, at-taubatu wajibah, maknanya bertaubat itu wajib, dia kata. Bila sebut bertaubat itu wajib, min kulli dhanbin. Ini saya ambil cerita riwayat kisah seorang lelaki tadi yang mana nak sebut dia bersungguh nak bertaubat. Maknanya kita juga perlu berusaha. Apa jua sekalipun, kalau boleh dosa kecil kita
pun kita sentiasa cuba untuk apa dia memohon keampunan pada Allah Ta'ala. Jangan kita mendosa kecil. Sebab tu dosa-dosa ni kita kena, orang kata, kena selalu pupuk dalam diri kita. Sebab nak jadi macam orang yang tadi, macam sahabat Nabi tadi yang boleh kekang diri untuk buat dosa tadi, bukan calon-calon orang. Ingat senang kan? Dan waktu itu walaupun kita hari ni kalau orang tu tolong saya, tolong orang kita buat dosa, contoh nak rogol orang tu, orang perempuan tu kata tolong saya, jangan buat satu pada saya. Ingatlah Allah. Kita waktu tu bila dia sebut nama Allah tu, bergetar tak hati kita saat itu? Na'udzubillah. Sebab tu iman ini perlu sentiasa dipupuk, hati ini perlu sentiasa dibela dan dibelai supaya hati kita mudah untuk meninggalkan perkara yang haram itu, insya-Allah. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi, dia kata fa in kanat al ma'siyatu, kata ulama lagi, kata Imam Nawawi sebut fa in kanat al ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah, sekiranya dia kata maksiat dosa itu tadi yang berlaku di antara bainal 'abdi wa bainallah, di antara seorang hamba dengan Allah Taala Azza wa Jal, la tata'allaqu bihaqqin adami, yang tidak ada berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Maknanya dosa yang dibuat itu tidak ada kaitannya dengan sesama hak manusia, tak ada kait, hanya dia dengan Allah Ta'ala saja disebut. Dia kata falaha thalathatun syurut, maknanya ada 3 syarat untuk diterima taubatnya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, boleh catat ataupun ingat apa yang disebut oleh para ulama. Ini berkaitan dosa yang berkaitan dengan diri kita dengan Allah, tidak melibatkan siapa tadi, adami, tidak berkaitan dengan mana-mana golongan, mana-mana hak sesama manusia, tak terkait pun. Maknanya sesama Allah Ta'ala dosa kita, tak ada sesama manusia. Lalu kata para ulama sebut ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, maknanya dia berusaha untuk menghilangkan, meninggalkan maksiat tersebut. Dia tak nak ulang dah. Maknanya dia bersungguh, aku takkan buat, dia kata dosa ni. Bukan senang. Tuan-tuan, perempuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, ingat senang ke nak tinggal? Pernah satu hamba Allah mai jumpa. Benda ni simple lah tuan-tuan, benda ni simple. Okay? Minta maaf kalau mungkin ada yang orang kata di luar sana yang mungkin terjebak dengan benda ni juga. Okay? Dia kata, Ustaz, dia kata, fatwa hukum hisap okok kan. Dia kata, Ustaz, dia kata, fatwa sekarang haram Ustaz, dia kata. Ya, saya kata haram. Dia kata, macam mana ni? Saya kata, dia kata, macam mana saya ni Ustaz? Saya dah lama isap okok, dia kata. Okey, baik, saya kata. Apapun saya kata, rokok telah dikeluarkan fatwanya dan telah disepakati oleh para ulama, bukan di Malaysia saja, bahkan satu dunia pada hari ini, yang mana rokok itu adalah haram. Jadi saya dah terjebak dengan dosa besar, Ustaz. Bila kata dikaitkan dengan perkara haram tadi, dosa besar, saya kata. Tapi Ustaz, bukan senang nak tinggalkan rokok. Jadi saya bagi jalan keluar padanya, saya kata, baik. Ada saya kata, contohnya saya kata, kita ni tadi, orang yang hisap rokok lama dah. Sebelum kata dulu, fatwa dulu tak ada kata haram qat'i. Mungkin tahun 80-an, 70-an, dah lama hisap rokok, dah lama sangat. Tahun 60-an, dah hisap rokok lama sangat dah. Baik. Jadi, kalau saya tak hisap rokok, dia kata, saya jadi sakit Ustaz, dia kata. Okey, maka bolehlah isap rokok atas dasar untuk orang kata keperluan, bukan kerana suka-suka isap rokok. Sebab dalil yang diambil oleh para ulama mudah. Sebab kita hak memang isap rokok ni menjebakkan diri dalam apa dia dikata kerosakan. Apa ayat apa dalil tu? Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak mari. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Itu dalil yang paling mudah. Wala darar wala darar. Jangan kamu mudaratkan diri dan mudaratkan orang lain. Itu juga dalil umum yang kita boleh ambil, kata.
Jadi dia kata untuk dalam bab ni dia ada rukhsah dah. Keharusan jaiz sebab boleh datang mudarat lebih teruk sebab kamu sokok lama dah atau berisap. Tetapi dia kata, tetapi dalam masa kamu masih terus menghisap tadi kerana atas keperluan, kerana takut dikhawatiri darurat itu tadi, saya kata kalau kita tidak ada simpan dalam hati nak berhenti, dia kata ustaz, itu memang susah dia kata. Sebab itu nak berhenti. Sebab tu dia kata ayyuqli'a 'anil maksiyah. Nak meninggalkan maksiat yang dah orang kata macam benda makanan dia harian dah. Itu susah tu. Memang susah, melainkan dia perlu. Maknanya kalau hak isap rokok ni dia ada niat, ya Allah, aku berusaha untuk berhenti. Aku tahu hak rokok ni haram dan mudaratkan diri, tapi aku kena tak terpaksa hisap dia sebab mudarat atas dia lebih besar. Sakit, tak boleh bangkit. Ada yang sampai tahap berlaku begitu. Jadi kalau dia tak ada niat begitu, dosa besarlah dia selamanya. Maka orang yang hisap rokok ni dia berusaha untuk berhenti. Kerana perkara itu adalah perkara yang haram di sisi agama itu sendiri. Bahkan bukan kata rokok saja, benda yang lagi banyak yang susah tengok. Ada hak jenis tuan-tuan, kalau tempat saya dekat tempat saya ni kat Belah Rawang ni. Tuan-tuan, Allah Akbar, alhamdulillah. Maaf. Pergi beli nombor ekor tu. Melayu. Dan pernah saya bertemu dengannya sebab anak dia bersekolah di tempat saya. Saya jumpa, lepas tu saya pernah bercakap dengan dia sendiri. Dia kata, sebab kita dah, bila kita depan mata kita pernah tengok jumpa, walaupun dia tak perasan, kita tegur cara yang orang kata baik. Saya kata, dia sendiri kata, ya Allah Ustaz, saya tak tahulah, saya kata. Alah, sebab belinya sikit-sikit dia kata. Tapi dah jadi ketagih. Beli nombor ekor ni. Ada yang tahap begitu, susah nak tinggal. Kalaulah begitu, masing-masing, sebab tu tadi, perbahasan dalam kitab Imam Nawawi dimulai dengan al-ikhlas hati. Masing-masing berusaha tilik hati masing-masing. Kalau kita tak mampu nak tilik hati kita, sampai bila dosa mana pun, jangan kata dosa besar, dosa hak kecil yang mudah-mudah nak ditinggalkan akan payah. Lagi dosa yang besar, yang lunak, berzina. Ada orang sampai tahap berzina ni dah jadi satu kebiasaan, berzina dengan mana-mana perempuan. Dah biasa, tak ada masalah. Contoh, duit banyak, anytime, anywhere. Dia kata dia nak pergi langgan mana-mana perempuan, boleh dapat saja pada hari ni. Tak ada masalah bagi dia untuk melanggan awal pelacur-pelacur di luar. Na'udzubillah min zalik. Ini yang berlaku. Jadi kalau dah menjadi satu kebiasaan, begitu payah. Kita baca ni tadi nampak macam senang. Yuqli'a anil ma'siyah, senang kita jangan tinggalkan, insya-Allah boleh kot. Insya-Allah boleh kot. Ya, insya-Allah tara mana insya-Allah tu. Jadi tilik hati, tanya masing-masing, tanya iman kita, insya-Allah. Usaha. Baik tuan-tuan, seterusnya yang kedua disebut, apa yang kedua? Wathani, dia kata ayyandama ala fi'liha, dia menyesali atas perbuatan tersebut. Macam mana nak menyesali? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, guru kami pernah sebut. Dia kata, cuba kamu bila malam, dia kata nak tidur tu, dia kata, cuba kamu ingat balik. Jangan ingat benda hak pahala yang kita buat. Mengingat pahala tu tak bagus. Dia akan berubah. Dia akan jadi riak. Kita, hari ni aku pergi sedekah ke orang. Adalah kat 500 juga hari ni. Dia jadi lain dah tu. Jadi sebab itu bila buat baik, sampai tahap ulama sebut buat baik tu dia ada berlalu macam angin yang lalu pergi begitu. Bahasa mudah kalau tuan-tuan tak faham juga lah. Kalau tuan-tuan tak faham lah, kita berak kan, tai yang kita dah, minta maaf saya sebut begitu, najis yang kita dah buang tu tadi, ada tak kita nak ingat-ingat lagi? Tak ada, kita tak ingat dah lepas buang najis tu, tak ada, dah pam selang hilang, tak ada. Tadi siang pula kat najis tadi. Tak akan berlaku begitu. Maknanya buat baik macam tu. Apa yang kita buat baik tadi, hari ni tadi, jangan ingat dah, biar. Sebab bila diingat-ingat, kata ulama ni, boleh berubah.
kita boleh jadi riak sendiri. Tu yang paling susah. Tu antara dosa juga yang dapatkan. Semua bab hati. Sebab tu dalam bab bahasan kita ni, al-ikhlas berkaitan dengan hati. Semua dalam bab hati dahulu. Hati ni kita kena usaha untuk pegang hati kita ni. Jangan bagi hati kita goyang. Memang ada ketika saat dia goyang, tolong pulihkan kembali hati itu. Tengok sampai tahap begitu. Jadi nak buat baik, dia buat tadi, biarkan tinggalkannya. Macam ibarat kita buang najis tadi, tak ada dah teringat daripada najis tu, itu berlalu begitu saja. Jangan disebut. Tetapi ayyandama ala fi'liha, menyesali tu antaranya ialah selalu ingat dosa hak pernah kita buat dulu. Oi, siapa kalau kita ingat dosa hak kita pernah buat dulu. Saya sendiri, masing-masing kita ada dosa yang pernah kita buat. Bila kita ingat sini, ya Allah, bila umur kita meningkat ni, makin meningkat umur kita, bila kita ingat dosa tu, ya Allah, saat-saat lagi mati ni, macam mana tu. Menyesali bila begitu, dia akan mari, sungguh dia akan mari. Kata, saat lagi mati ni, kata, sekejap lagi mati ni, ya Allah, dulu aku banyak buat ni. Dia mari, dia akan datang rasalah hati, ya Allah, takutnya, ya Allah. Kita mula rasa, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jadi, bila dok ingat begitu, sebab tu, kita bila ingat dosa ni, cuma pesanannya, ulama pun dah sebut, okey, bila dosa kita yang lampau dahulu, dosa besar yang kita buat, dah lama dah, dan kita pun dah bertaubat, kita tak pernah buat dah tinggal, jangan diceritakan pada orang lain, simpan sendiri sahaja dosa tu, kan? Kalau ada orang lain cerita, itu dia membuka aib lah pula, sebabnya orang tu dah bertaubat tapi dibuka, dicerita oleh orang lain pula. Mungkin orang kata kawan lama yang pernah sama-sama buat dosa dahulu, dia pergi cerita ke orang lain pula, sedangkan dia tengok sahabatnya dia berubah jauh dah baik, maka itu dalam bab lain, baru dalam bab aib tu sendiri pula. Cuma ni kita ni jangan, ada orang berjanji sama suami isteri, anniversary yang ke-30, tu dah anniversary yang ke-35, anniversary yang ke-40, dah 40 tahun berkahwin bernikah. Bang, dia kata, bang, ya yang, dia kata, kita dah kahwin 40 tahun berkahwin bersama, anak kita dah ramai. Hari ini bang, tiada rahsia di antara kita. Ni yang terjebak kadang-kadang jadi masalah, jadi lain pula. Apa dia? Kalau boleh, ada apa rahsia abang dahulu yang abang simpan, abang cerita kat saya. Tak kisah rahsia tu yang baik ke yang tak baik ke. Jadi kalau kita cerita, boleh menjadikan ianya tak diterima oleh orang lain, jadi satu masalah. Pernah berlaku, si suami cerita, dah tua dah, bukan umur banyak, umur 65 tahun ke atas, cerita dekat isteri. Sebab ni tadilah isunya, tiada rahsia di antara kita. Jangan salah faham dalam bab suami isteri, ada rahsia yang perlu kita elak cerita untuk mengelakkan daripada berlaku mudarat lebih besar, bercerai-berai sehingga bergaduh sampai tahap keluarga itu pecah belah sebagainya. Tak perlu cerita, sebab dosa yang lepas itu kita saya yang tahu, dan kita dah bertaubat, kita tak pernah buat dah dosa itu, tinggalkan sahaja. Ini dia pergi cerita, mengamuk isterinya, akhirnya apa yang berlaku, habis. Tu dia sebut. Jadi sidang penonton, tuan-tuan dan puan rahmat Allah Ta'ala sekalian, jadi nak menyesali itu tadi, kena ingat, kita semua kena ingat satu dosa pernah kita buat. Dan yang ketiga, wathalith, ayya'zima alla ya'uda, kata ayya'zima alla ya'uda ayya'uda laha abadan, dan dia berazam, dia berazam apa dia, untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Berazam sungguh-sungguh, dia kena berazam. Jadi berapa 3 syarat tadi, yang perlu dia buat. Yang pertama tadi, dia membebaskan dirinya pada maksiat itu, tinggalkan terus maksiat dia. Lepas tu yang kedua, dia menyesalinya. Yang ketiga, dia berazam sungguh-sungguh. Azam tu, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam, tawakal pada Allah, serah pada Allah. Tapi nak serah pada Allah tu, azam tu bukan hanya berazam, aku azam. Tak. Azam ni macam mana azam ni? Bila kata azam, fa idza azamta, fa idza azamta, jika mana engkau berazam. Azam tu bagaimana maksud azam tu?
Qasad, niat tu azam. Kalau tak mari niat tu tadi, nak datangkan niat yang kuat, nak datangkan azam tadi, sebenarnya dia mesti paksa diri. Kita contoh, kita berazam esok nak bagi sedekah ke orang. Kalau kita tak paksa diri nak bersedekah, takkan jadi. Kita takkan dapat bagi sedekah. Jadi begitulah meninggalkan dosa ni tadi. Berazam tu bagaimana? Esok bangkit tu, dia kata, hari ni aku selalunya buat pergi beli nombor ekor. Tak? Duit pagi. Maknanya dia azam macam mana? Pagi esok aku takkan keluar ke mana-mana pergi, melainkan aku pergi tempat yang baik je. Dia paksa diri. Dia kata untuk mengelak diri daripada terjebak lagi dengan masalah dosa tadi. Tu macam-macam. Kita kena ikhtiar. Azam tu kena usaha. Barulah kita tawakal. Jangan tahu azam. Saya sebut azam. Aku berazam. Azam tu macam mana? Dia kena buat. Azam tu mana? Dia kena buat satu tindakan. Untuk dia melakukan sesuatu supaya dia boleh tinggalkan dosa tersebut. Jadi ada berapa? 3. Ada 3 dosa yang perlu kita ambil maklum. Bukan 3 syarat yang sesama mana baina abdi wa bainallah. Dosa di antara hamba, seorang hamba dan juga seorang seorang hamba dengan Allah Taala Azza wa Jalla itu sendiri. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang baik ingat 3. Kita habiskan dulu untuk dalam bab syarat ni, nanti kita akan mula baca hadis pada pertemuan akan datang insya-Allah. Baik. Kemudian disebut lagi oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala alaih, dia kata fa in fuqida ahadus thalathah lam tasih at-taubah. Kalaulah gugur salah satu daripada 3 syarat ni tadi, maknanya dia tak buat daripada 3 syarat ni tadi yang disebut oleh para ulama, dia tak buat tadi, maka kata para lam tasih at-taubah, tidak sah, tidak diterima taubat dia. Maknanya dia masih tinggal, maknanya masih buatlah. Kalau kita tengok, kita faham, dia tinggalkan salah satu tu, maknanya dia masih buat dosa tersebut, tidak dikira bertaubat lagi. Maknanya dia kena bertaubat dengan menunaikan 3 syarat tadi. Jadi tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita sama-sama ingat itu 3 syarat yang mudah sebenarnya, tapi payah juga nak laksanakan kalau hati tak kuat. Itu yang paling mustahak. Baik, seterusnya tengok. Wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adamiyyin fa syartuha arba'ah. Dia kata, adapun jika dosa-dosa itu yang berkaitan sesama manusia. Ni perit ni tuan-tuan. Ini tuan-tuan perempuan rahmat Allah Taala, kita semua kena ambil maklum, saya sendiri juga kena ambil maklum. Kalau buat dosa sama manusia ni, kita nak menghadap orang, kita nak minta maaf ke orang ni, bukan senang, bukan kata calang-calang, melainkan hati dia kuat dan dia nak bertaubat pada Allah Taala Azza wa Jalla. Baik, dia kata sekiranya dosa yang berkaitan, dia kata ada 4 syarat sesama manusia, ada 4 syarat. Hadhihi thalathah. 3 syaratnya tadi sama. Yang di atas tadi tetap sama. Tetapi yang keempat itu apa dia? Disebut wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, yang mana dia nak membebaskan darinya hak saudaranya itu yang dibuat dosa tadi. Macam mana? Fa in kanat malan aw nahwahu, sekiranya dosa sesama manusia itu berkaitan dengan harta. Ingat, bila berkata aw nahwahu, atau yang seumpama semisal dengannya. Dalam bab harta kita ni, tengok, bila dah rosak harta orang, tak pernah buat senyap. Ni yang masalah, tengok, berlaku, contoh, banyak sangat berlaku ni. Langgar lari kereta orang. Ni, kita Allah, kalau tak ada duit sekalipun macam mana, jangan risau takut untuk menghadapi jua situasi keadaan sesama manusia, sebab Islam itu ada jalan keluar. Tuan-tuan ingat pesan pada anak-anak kita, apa saja masalah berlaku sesama manusia, kita kata urusan hablum minan nas, urusan kita sesama manusia ini, apa sahaja ada jalan keluar dalam agama. Jangan risau, kita ada undang-undangnya,
kita ada syarat-syarat tertentunya dan kita ada banyak kaedah-kaedahnya, dia telah ditetapkanlah agama. Bahkan dalam undang-undang sivil juga pun ada menetapkan penjagaan hak sesama manusia itu sendiri. Kita jangan risau benda ni. Baik, bila dia kata tadi fa in kanat malan aw nahwahu, berkaitan dengan harta, kita hari ni tengok contoh tadi yang banyak kes berlaku, langgar kereta orang, prap tinggal lari sebab tak mau nak ganti rugi. Ingat, kita lari tadi, sekiranya si yang kena langgar hartanya tadi musnah, rosak tadi, kita tak mau nak buat ganti rugi, itu tak apa lagi. Hak kita nak masuk syurga esok, Allah, berat wahai tuan-tuan perempuan sekalian, berat. Kita tak terfikir ke benda ni, esok kita mati pun susah dah. Kan? Lagi esok di akhirat, kita pernah. Sebab tu pentingnya, kita kalau bab ni, kita tak mau nak usaha untuk yakin dan faham sungguh-sungguh. Contohnya apa dia? Disebut apa dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman mereka tu yang beriman dengan perkara ghaib. Mudah-mudahannya kita semualah tergolong pada orang beriman pada perkara ghaib. Apa perkara ghaib? Ghaib ni benda tak nampak, iaitu perkara sam'iyat yang didatangkan dengan dalil yang kuat. Dalilnya dalil naqli, bukan dalil akli. Walaupun hakikat kita tak pernah nampak, tapi dengan datang dalil naqli seperti daripada hadis, daripada Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita kena yakin ada benda itu walaupun tak nampak. Contoh pahala, ada nampak tak? Sebab tu kita buat tak mau buat je, sebab tak nampak pahala tu, kan? Kalaulah benda tu nampak, berbondong-bondong dah orang akan buat baik. Macam tadi, kalau kita tengok perkara ghaib lagi, di mahsyar, adanya soal jawab, adanya timbang neraca, mizan dan sebagainya. Kalau kita yakin tadi, esok lepas ke tak? Sebab tu orang yang beriman pada ghaib, dia takkan takut, dia takkan lari. Sebab orang bila mana dia tak yakin, dia tak datang simpan dalam dirinya, beriman pada perkara ghaib tadi, itu yang boleh lari tinggal orang macam tu. Tuan-tuan. Jadi bila berkaitan itu, kata raddahu ilaih, maka serahkan kepadanya hak itu. Kalau kita curi, serahlah balik. Ambil hak orang tu, serahlah balik. Nak serah balik tu pun satu benda yang bukan senang. Memang kena maki dulu, sanggup tak kena maki dulu. Orang yang hak dapat tadi memang dia marah, orang yang dapat terima tadi kena ada akhlaknya juga. Contohlah saya yang tuan punya barang. Si A ni pernah ambil barang saya. Kita pun diuji juga. Bagaimana akhlak kita? Orang yang datang tadi bersungguh dan minta ampun, minta maaf pada kita tadi, kita hak jenis marah ni, jenis yang tak boleh nak jaga akhlak, itu pun jadi musibah, masalah juga pada hari ni. Kononnya dia duduk dan saya tak takut, saya benar-benar ya, walaupun kita duduk pada keadaan yang benar, akhlak tetap kena jaga. Bukan semestinya kerana dia bersalah curi tadi, kita ada hak untuk memaki hamun suka hatinya, tak boleh. Kalau ia pun kita tak boleh nak terima apa yang dibuat kesalahan, maka undang-undang dalam bab syariah tu sendiri ada curi. Saya nak serahkan kepada undang-undang kanun syariah untuk menyelesaikannya. Kalau dia layak dipotong tangan, layak potong, tapi tetap kita menjaga akhlak, tak layak untuk kita memaki dia. Memang celaka hang ni apa semua, tak boleh. Tapi hak dari sudut pelaksanaan undang-undang itu tetap berjalan seperti biasa, cuma akhlak kita yang sebagai orang yang sebagai orang kata duduk dalam keadaan benar tadi pun bukannya semudah-mudahnya kita nak ni orang yang bersalah ni tadi. Tapi jarang orang nak mendoakan orang yang macam ni. Ada kita nak doa ke orang tu, Allah Akbar, nak doakan lagi susah. Ini kita kalau ni doalah balik orang tu, ya Allah, mudahan beri hidayah padanya. Itu paling baik. Jadi orang tu datang serah pada harta pada kita, maka kita memberikan kemaafan. Mana sebab syarat untuk diterima ampunnya tadi, kalau kita mari dengan tangan kosong, tak apalah, tak kisah, mungkin barang harta tu dah tak ada, dah musnah ke, dah rosak macam mana, ganti rugi, mana ganti rugi baliklah dengan nilai yang seumpama dengannya barang yang kita dah rosakkan tadi. Itu yang perlu kita ambil maklumnya. Baik, kemudian yang kedua, syarat yang kedua,
wa in kana hadda qadhfin wa nahwahu makkannahu talabu afwah, dia kata. Sekiranya kita ni pernah menuduh, menuduh sesuatu, contoh menuduh zina, lalu dia tuduh zina. Padahal orang tu tak buat pun. Hari ni suka main tuduh orang sini, tuduh orang sini, tuduh orang sini. Kita kena minta maaf pada orang tu, pergi menghadap ke orang tu. Ataupun mintalah bagaimana contoh tuduhan yang mungkin orang tu tak boleh terima. Kita kena menghadap orang tu, apakah tindakan yang perlu dibuat untuk kita atas undang-undang tu sendiri, undang kanun syariah. Bayar ganti rugi dan sebagainya kerana muruah dia tadi dan sebagainya. Dalam bab ta'zir semua disebut, dibahas dalam ni. Kena pergi menghadap. Kita tak boleh lari. Yang paling penting, jangan lari daripada berdepan dengan sesama hamba Allah Ta'ala ni bila kita dah buat salah. Tapi hari ni ramai orang lari. Dia tak. Hutang macam-macam, hati tengok hutang, masalah hutang hari pun, ya Allah. Saya pun kadang-kadang orang tanya macam mana saya, hutang ni dia macam ni lah tuan-tuan. Kita nak salahkan orang hutang pun sebenarnya yang berhutang pun salah jugalah. Yang penghutang ni pun kena cerdik. Dia kena cerdik. Contohlah orang tu mari dia, dia pinjam 10,000. Banyak tu 10,000 nak pinjam. Tak apalah, kita fikir cerdik akal kita ni. 10,000 aku rasa confirm beliat nak bayar ni. Dan aku pun nak nunggu 10,000 tu lama juga nak tunggu. Tak apalah, macam ni lah, 10,000 saya tak ada. Tapi saya mampu bagi awak 500 ataupun paling banyak 1,000 saya bagi. Contoh kan. Contohlah, ni nak cerita, kita nak kaitkan lebih kurang. Kata. Kita pun cerdik. 1,000 tu kita rasa bagi kita, mungkin orang yang banyak duit, 1,000 tu macam tak ada apa sangat. Tak apalah 1,000. Kita pun kasarlah hati. Kalau dia bayar, alhamdulillah dia bayar. Sekiranya tak mampu bayar esok, kita lah hati diam-diam. Jangan sebut kat dia. Sebut kat dia, confirm dia tak bayar. Kita aja sebutlah hati kita, tak apalah, aku halalkan dahulu. Tapi dengan dia, saya bagi ni pada encik, pada tuan, pada awak ni, saya bagi tempoh, berapa lama tempoh awak boleh bayar balik? 6 bulan. 6 bulan. Tapi kita dah tadi awal lagi dah berlapang dada, kita tahu sekiranya, sebab kita tak rasa ralat sangat, sebab kita dari segi 1,000 tadi, tak banyak mana pun, kalau dia tak mau bayar pun tak apa. Tapi pendidikan untuk dia bayar hutang balik itu tetap berlaku. Sebab dia banyak dalam bab ad-dain ni tadi, kita kena catat dalam bab hutang ni tadi. Supaya berlaku hutang piutang ni dalam keadaan terurus dan dalam keadaan yang baik dalam agama tu sendiri. Jangan salah faham. Jadi bila dalam bab hak begini tadi, kena pergi menuntut ke orang tu, minta maaf ke orang tu kalau kita tuduh orang yang tertentu begitu dan sebagainya. Baik, seterusnya, wa in kana ghibatan istahallahu minha. Kalau kita pergi ni hak ni confirm tak ada punya. Susah nak mai jumpa kan. Dia kata apa? Kalau kamu ada mengumpat saudara-saudara kamu, dia kata istahallahu, gi minta halal balik kat dia. Rasa tuan-tuan perempuan rasa lah tuan-tuan pernah mengumpat orang ni kan. Kata benda yang tak baik. Mengumpat ni jangan salah faham. Ribah ni pun ada dua. Harus dengan tak boleh haram. Harus tu bagaimana? Harusnya ada ribah mengumpat ni tanpa pengetahuan dia. Saya cakap dengan sahabat saya, si fulan A ni, kita siapa A, dia kata, kamu tahu tak yang si fulan B ni, dia kata, dia tu banyak berhutang dengan orang. Dia tak bayar hutang ke orang, zalim. Dia banyak menzalimi hutang orang. Saja dia buat begitu, lepas tu dia tinggal ke orang tu, dia tak bayar hutang orang tu. Boleh tak saya cerita bab buruk ni tadi untuk mengelak supaya dia tak terkena. Cuma kita pesan, kalau hang nak bagi hutang pun tak ada masalah. Cuma jaga-jaga, kita nak bagi pesan dia. Boleh tak? Harus. Atau benda lain, dia tu jangan duk ni baik sangat kan dia. Dia tu memang penjenayah, bunuh orang semua. Harus tak? Harus. Sebab untuk untuk kebaikan orang tersebut daripada terjebaknya kepada darurat mudarat yang lainnya. Maka tetapi yang tidak ada kaitan begitu, maka haram untuk kita mengumpat. Tak boleh. Jangan kita duk mengumpat orang benda yang tidak ada kaitannya, yang tidak ada keperluannya itu. Orang kata yang tidak dibenarkan dalam agama, haramlah hukumnya. Ini kita nak ngumpat orang ni tadi, nak pergi main jumpa minta maaf tu, Allah, bukan salah. Tengok benda ni tadi saya sebut daripada pertama, kedua, ni ketiga dah.
Esok kita mati, esok hak dengan Allah Ta'ala ni kita rasa macam mudah, itu pun beban juga, susah. Ni nak sama lagilah orang tertentu, orang ni, orang ni. Hai, kita rasa, hai, dapat dah masuk syurga. Ini menjadikan hati kita tadi terikat dengan agama, iman mari dah. Ya Allah, risaunya macam mana ya. Dia mula. Jangan kita susah hati, jangan kita malu. Kita lupa depan Allah Ta'ala esok di mahsyar tu lebih teruk kita malu nanti. Kalau kita tak nak malu awal kat orang kata tak nak malu di akhirat, baik malu awal kat dunia ni, tak apalah. Yang penting orang tetap, walaupun kita orang kita lagi jumpa orang tu, saya minta maaf saya ada mengumpat awak macam ni. Minta maaf kat dia tu. Dia kata, di sini kita minta halal baginya. Dia tak nak halalkan, itu tolak tepi dulu. Dalam konteks ni dibahas panjang pula. Di situ dalam bab orang yang orang yang diumpat ni tadi pun juga kena berakhlak. Dia lupa, dia pun juga tidaklah orang kata maksum, dia juga tak terlepas daripada buat dosa. Sebab tu orang yang tak nak ampun orang ni, dia duk rasa dia macam orang besar sangat. Pun masalah juga, akhlak juga itu. Buat kaitan hati juga. Bila hati, sebab tu dalam kitab ni awal tadi sebut bab hati, bila hati ni tadi masalah, semua jadi masalah. Kes tuan-tuan tengok yang di USA. Seorang anak Muslim dibunuh oleh seorang nigger. Laki berbangsa negro di USA. Dia telah dijatuhkan hukuman mati mandatori oleh mahkamah. Tengok. Tapi apa yang berlaku kepada situasi di mahkamah tu, jadi sayu, jadi sedih semua dan sebagainya. Ayah kepada yang meninggal dunia dibunuh oleh lelaki negro ni, tengok, tuan-tuan pun masanya maklum kot cerita ni. Dia kata apa? Dia kata, saya maafkan kamu. Dia kata, saya maafkan kamu. Okey, jadi untuk sebelum tu tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, sekarang masuk waktu azan Asyak. Jadi mungkin tuan-tuan dah dengar azan di tempat tuan-tuan, saya pun dengar azan di sini, insya-Allah. Kita berhenti sekejap je, lebih kurang dalam 1.5 minit ke 2 minit, sekejap je. Okey, baik, insya-Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabb hadhihi tammatu salatu ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syaraf darajatil afdal wa ba'd maqam mahmud alladhi innaka la tuqil. Baik tuan-tuan, sidang penonton rahmat Allah Taala sekalian, sikit lagi kita nak selesaikan ni mukadimah dalam bab taubah, insya-Allah. Baik. Jadi laki ni tadi, negro ni tadi dah memang confirm nak dihukum mati ni. Tiba-tiba ayah kepada yang dibunuh ni tadi, dia kata apa? Aku lihat dia ini masih terlalu muda, dia kata. Jalannya untuk mengenal dunia ini masih panjang sepatutnya. Boleh jadi dia tu akan dapat hidayah petunjuk yang baik daripada Allah, dia kata. Daripada Tuhan, dia kata. Mudah-mudahan dia boleh kembali ke atas jalannya yang benar, dia kata. Maka aku redha dengan pemergian anak aku dan aku ampunkan dan aku minta supaya mahkamah gugurkan kerana atas sebab aku telah memaafkannya. Oi, nak dapat yang tu bukan calang-calang, tuan-tuan, perempuan, sidang penonton sekalian. Saya sendiri pun, kita anak tu, sebab tu kita kena pupuk hati ni, bukan calang-calang. Hak yang menerima untuk didatangkan, yang untuk diminta maaf, yang meminta maaf tu satu hal lah. Memang dia akhlak dia dalam minta maaf, dia memang wajib dah untuk menyelesaikan masalah dosa dia tadi. Kita yang menerima maaf orang ni tadi, pun kena mendidik hati kita bagaimana untuk memaafkan orang. Itu satu yang perlu kita ambil maklum. Baik. Jadi 3 benda yang terakhir ni tadi disebut sesama manusia. Yang 3 yang awal tadi tetap sama, dia tak mengulangi, dia kena menghilangkan dosa, membebaskan diri daripada dosa tadi, dan kemudian dia kena disebut tadi lagi, menyesalinya dan tidak berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Okey, bila sesama manusia pula 3 tadi tetap sama, cuma tambah lagi 3 ni tadi, iaitu pertama dia kalau dalam bab harta itu, kalau ambil pulangkan balik, kalau merosakkan ganti rugi, kalau benda tu dah tak ada dah hilang, maka bergantikan juga dengan nilai yang semisal dengannya.
Kemudian apa lagi, kalau kita menuduh orang tertentu satu, maka kita berhak untuk berjumpa dengannya, minta dia apakah patut kita dikenakan mereka, ataupun kita mintalah, tuntutlah kemaafan daripada. Dan yang ketiga ni apa dia? Bila mengumpat, kita kena minta halal pada orang, pergi jumpa. Itu benda yang bukan senang, amat beban dan susah. Melainkan hati yang kuat, insya-Allah boleh pergi jumpa seseorang itu bila mana kita memang betul-betul nak di hadapan Allah esok kelak dalam keadaan yang bersih, yang tidak ada masalah, tidak ada isu untuk kita ditahan daripada masuk syurga Allah Taala Azza wa Jalla, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemudian disebut lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Wa yajibu an yatuba min jami' dzunub, maknanya wajib untuk kita bertaubat ke atas segala dosa itu. Kemudian disebut oleh para ulama lagi, fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuh. Sahhat taubatuh, dia kata sekiranya bertaubat kita hanya sebahagian dosa saja yang kita taubat, yang sebahagian lagi tetap taubat pun taubat yang sebahagian yang telah kita bertaubat tadi tetap juga diterima oleh Allah Taala, kata para ulama, inda ahli haq bidzalika dzanb wa baqi alaihi al-baqi. Maknanya baqi tu serahlah kepada Allah Taala untuk menentukannya, yang tetap dah nak taubat. Jadi kalau boleh tak maulah bagi-bahagi, ada baki-baki sebahagian. Kalau semua dosa kita kena selesaikan masa kita hidup ni tadi, kita selesaikan dosa kita itu, insya-Allah. Jadi kata lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa qad tazaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Yang mana sebut sungguh jelas, nyata, banyak dalil-dalil yang datangkan daripada Al-Quranul Karim dan juga datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ni kitab hadis, kitab Riyadhus Shalihin ni tadi. Jadi kita akan baca satu persatu hadis yang dalam berkaitan bab taubah ni. Sebelum ni bab ikhlas kita baca setiap hadis itu dan kita perincikan apa kaitan dengan bab al-ikhlas. Jadi sekarang ni bab ini tadi maknanya akan didatangkan oleh Imam Nawawi satu persatu hadis yang berkaitan bab taubah yang kita akan bacakan pada pertemuan akan datang, insya-Allah, satu persatu, insya-Allah. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, qala Allah Taala, antara dalil Quran disebut wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Disebut dalam surah At-Tahrim, kata Allah Taala, kata Allah Taala, bertaubatlah kamu kepada Allah semua. Tengok Allah sebut wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman semua, kata Allah Taala sebut la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu ini tergolong orang yang berjaya. Ya. Sebab apa disebut tuflihun, kamu sentiasa berjaya? Kita kalau tak berusaha untuk bertaubat, lagi-lagi sesama manusia, sukar untuk kita berjaya sebenarnya. Tu kunci Allah bagi, kunci kita nak ambil tak nak ambil. Menega kok mana tak berjadi. Kita lupa ni. Dengan Allah satu, dengan sama manusia satu hal. Buatlah kok mana cara sekalipun, tak berjaya juga. Ni Allah Ta'ala bagi dah. Adalah ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, mohonlah keampunan pada Tuhan kamu, kata Allah Ta'ala, thumma tubu, dan kamu bertaubatlah kepadanya. Tak ada tempat lain bertaubat melainkan pada Allah. Dan yang terakhir Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sungguh-sungguh. Macam mana taubat tadi? Jalannya tadi telah diberikan garis panduan oleh para ulama tadi, tuan-tuan Allah Ta'ala sekalian. Jadi itu sedikit muqaddimah perbincangan kita dalam bab taubah. Bila sebut bab taubah ni, Allah itu juga apa dia? At-Tawwab, Tuhan yang menerima taubat daripada hambanya. Jadi tuan-tuan, perempuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai mengakhir pertemuan kita ataupun siaran kita pada malam ini, saya berpesan pada diri saya sendiri, saya berpesan pada tuan-tuan, perempuan di luar sana semua, ayolah, bagi mereka ada yang mendengar secara live sekarang ni, ataupun yang mungkin dia akan dengar lagi, akan buka YouTube ni. Jadi sama-sama untuk kita perbaiki diri kita, insya-Allah.
Mudah-mudahan kita tergolong pada orang yang berjaya kerana mampu untuk mengeluarkan diri kita daripada segala masalah-masalah dosa tadi, sama ada dosa sesama Allah ataupun dosa sesama manusia itu, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu sebelum akhir kuliah pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang atas tajaan Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat kebaikannya, dan dalam masa yang sama saya menggunakan kaedah stream live YouTube live streaming. Mohon tuan-tuan untuk sama-sama kita subscribe, tanda sokongan kepada kami, atau juga khusus kepada saya untuk meneruskan dalam penyemayan ilmu melalui kaedah online, insya-Allah. Dan kita juga sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan, insya-Allah, pada masa ke semasa. Jadi cukuplah sekali itu. Saya akhir dengan kalam yang mulia. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Kita bertemu kembali insya-Allah.